Dengan itu jangan kita terpengaruh kalau ada orang nak jadikan syaitan sebagai kawan dan sebagainya. Atau memang ada orang yang berkawan dengan syaitan, berjampi mentera, panggil syaitan dan sebagainya. Baik, sekali lagi kita buka suratul A'raf pula. Suratul A'raf ayat 27. Muka surat 224. Nak tengok syaitan ni bagaimana. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali la yaftinannakum. Perkataan yaftinannakum tu pada nun ada syaddah, ada satu. Itu dipanggil syaddah tu, nun itu nun litaukid, untuk confirm, untuk penegasan. Jangan sekali-kali kamu diperdaya oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan, yang keluarkan daripada syurga Allah. Tetapi kenapa keluar? Kerana diperdaya oleh syaitan tadi. Mana tipu daya itu mengeluarkan kedua ibu bapamu daripada syurga. Siapa kedua ibu bapa manusia? Adam dan Hawa. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk melihatkan kepada keduanya aurat mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kerja syaitan. Pasal apa tak boleh jadikan syaitan sebagai kawan? Kenapa syaitan kena jadi musuh? Kejahatan syaitan sejak mula kejadian manusia dulu. Kejahatan syaitan, dia buat onar, dia buat masalah kepada manusia, dia buat jahat kat manusia sejak zaman Adam dan Hawa. Rekod tu ada tak padam sampai kelak, sampai ke hari ini dia kekal jahat. Apa yang dia buat? Dia telah menipu daya ibu bapa, iaitu Adam dan Hawa. Maka Allah kata, dah cukup, biarlah Adam dan Hawa yang telah terpedaya, jangan kamu juga terpedaya. Tipu daya syaitan kepada Adam dan Hawa menyebabkan mereka berdua dikeluarkan daripada syurga, sampai tercabut pakaian-pakaian hingga terdedah aurat mereka. Sawat bermakna aurat. Itu kerja syaitan yang Allah terangkan dalam ayat 27 surah Al-A'raf. Dapat? Baca sikit yang tu. Feeling. Allah terangkan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Ini peringatan dia. Kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Tuan-tuan, ayatnya pun pemimpin. Awliya ini maksudnya pemimpin, penolong, orang yang diberikan ketaatan dan kesetiaan, juga kasih sayang. Itu wali, perkataan wali. Kalau pimpin, kita tengok jejak langkah tadi kan. Kita sekarang ni gambaran tuan-tuan ialah ada jejak langkah. Kalau tuan-tuan baru simen rumah, tengah simen datang kucing, duk pijak atas simen tu basah kan. Nampak jejak-jejak tu. Cuba bayangkan jejak-jejak syaitan. Syaitan ni jadi pemimpin. Dia pimpin orang. Dia pimpin, dia duduk depan, orang ikut belakang. Berpandukan kepada syaitan ni. Jadi duk ikut yang tu. Ikut yang tu. Setiap maksiat mana kita ikut yang tu. Dan yang selayaknya syaitan ini ialah pemimpin kepada orang yang tidak beriman. Dalam erti kata, orang yang beriman dia tak boleh lalu jalan tu. Orang beriman tak boleh lalu jalan, pasal jalan tu jalan orang tak beriman. Dan jalan tu menuju kepada menjadi ashabis sa'ir, menjadi penghuni neraka sa'ir. Nampak? Baik, tengok pula suratul Kahfi
ayat 50. Pada muka surat 451. Allah Ta'ala sebut tadi apa? Wali. Maknanya jangan jadikan dia pemimpin, kakalkan dia sebagai musuh. Nampak dalam ayat 50 pula Allah Ta'ala kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Allah terang, iblis dari golongan jin. Jin bukan makhluk malaikat. Jin daripada api, malaikat daripada cahaya. Jadi ayat ni terang beza antara iblis dan malaikat. Dengan itu tuan-tuan, kita sama sekali tidak akan menerima riwayat Israiliyat yang kata iblis adalah ketua malaikat. Kalau siapa-siapa nak percaya lagi, kena bawa tu. Baik. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Fafasaqa an amri rabbi. Dia engkar. Fasaqa, fasik. Atau fasik tu engkar. Dia mengingkari arahan Tuhannya. Baik, habis cakap tu Allah Ta'ala sebut, afatattakhidunahu, apatutkah kamu menjadikan dia wa dzurriyyatahu, dan keturunannya, aulia, sebagai pemimpin, sebagai orang yang diberikan ketaatan dan kesetiaan, sebagai orang yang jadikan panduan, min duni, selain daripada aku, yakni meninggalkan aku, yakni meninggalkan Allah, meninggalkan panduan Allah Ta'ala. Wahum lakum adu, wahum dalam hal, sedangkan mereka itu adalah musuh bagi kamu. Layakkah? Patutkah? Logikkah kata-kata? Siumankah? Wajarkah kamu jadikan syaitan, iblis dan keturunannya, iblis dan keturunan itu, dia syaitan semua tu, sebagai pemimpin, meninggalkan Allah Ta'ala, sedangkan mereka tu musuh kamu? Allah apa? Allah tanya yang tu. Ini pertanyaan bukan tanya tak tahu, tapi tanya menemplak. Tanya tu condemn. Patutkah? Yang nak bawa ni pergi mana? Pergi neraka. Yang bawa ni apa? Kemungkaran. Yang jadi pemimpin tu siapa? Hanu cerita zaman dulu. Fasaqa an amri rabbih. Dia engkar perintah Tuhan. Yang nak jadikan pemimpin ni siapa? Yang engkar perintah Allah Ta'ala ke? Apa tinggalkan perintah Allah? Tinggalkan Allah sebagai wali? Dia musuh kamu. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terang menyatakan musuh. Dan Allah Ta'ala sebut orang yang tetap jadikan syaitan sebagai pemimpin dia, sebagai orang yang diberikan wala, kasih sayang tadi, orang yang diberikan kesetiaan, meninggalkan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala kata, bi'sa lidh-dhalimina badala. Sungguh buruk orang-orang yang zalim yang menjadikan iblis sebagai pengganti. Sungguh buruk orang yang menjadikan iblis alternatif untuk dijadikan wali, meninggalkan Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat itu senang cerita. Pilihan antara dua, walinya ialah Allah atau walinya syaitan. Dua. Allah tanya, patutkah ambil syaitan tinggalkan Allah? Ada orang tetap ambil syaitan sebagai walinya. Allah sebut dalam ayat ini, itu pilihan yang buruk. Itu adalah pilihan yang sangat buruk. Dan Allah sebut lidh-dhalimin, maknanya orang yang ambil pilihan itu tadi ialah orang-orang yang zalim. Zalim kat diri sendiri, yang paling besar sekali. Zalim pada diri sendiri, tinggalkan Allah, tinggalkan jalan ke syurga, nak pergi ambil syaitan sebagai ketua, sebagai pemimpin, pasal nak masuk neraka.
Tu yang dikatakan amat